Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar tahun 4 untuk hari ni buka subjek akhlak. Ni buku teks akhlak. Hari ni kita akan belajar tajuk baru, pelajaran ketiga, iaitu adab melayari internet. Okey, kita buat ulang kaji sedikit je sebab adab melayari internet ni tak banyak. 2 helai je muka surat. 2 helai, 2 muka saja. Okey, sebelum ni yang pertama kita ada belajar tentang adab bertanya. Adab bertanya. Contoh adab bertanya macam mana? Bertanya benda yang tidak mengguris hati orang. Bertanya benda yang berfaedah. Minta izin dulu sebelum tanya. Sebelum tanya minta izin. Selepas bertanya ucap terima kasih. Okey, seterusnya ada apa kita belajar lagi? Adab bermain. Yang lepas kita ada belajar adab bermain. Adab bermain yang pertama-tamanya adalah mestilah menutup aurat. Itu yang penting, menutup aurat. Kemudiannya menjaga tingkah laku, tak menggunakan perkataan-perkataan kasar yang boleh menyebabkan pergaduhan. Itu yang pentingnya lah ketika bermain. Lagi satu, bermain benda-benda yang tidak berbahaya. Ini Ustazah tambah sendiri je ni, tak ada rasa dalam buku. Ada rasa ada. Bermain benda-benda yang tidak bahaya, itu adalah adab bermain. Dan waktu-waktu yang tertentu, itu pun penting. Time belajar. Time, okey, guna ni lah, masa. Masa belajar, masa main. Masa tidur. Masa makan. Bukannya every time main. Setiap masa main, bukan. Ni lagi tengah PKP ni, tak pergi sekolah. Ustazah bukan ajar pelajar akademi je tau. Ustazah ada buat home tutor, ada ajar kat rumah orang. Jadi anak-anak dia orang ni banyak mak ayah dia komplain, asyik main je PKP ni sebab tak pergi sekolah kan. Main handphone aja kerjanya. Tak buat kerja sekolah, tak apa semua. Sebab tu dia orang panggil ustazah ajar anak dia orang supaya anak dia orang tu buat kerja sekolah. Sebab budak-budak ni dia tak takut dengan mak ayah kan. Jadi awak jangan jadi macam tu. Jangan susahkan mak ayah awak. Jangan bebankan mak ayah awak. Ada kerja sekolah, buat dulu baru main. Okey? Buat dulu kerja sekolah, siapkan dulu apa yang patut, baru main. Okey? Boleh? Okey. Adab bermain Okey, hari ni kita nak belajar tentang adab melayari internet. Adab melayari internet. Internet tu apa? Saya tak percayalah kalau awak tak tahu internet tu apa. Ni kita belajar internet ni apa. Internet ialah satu bentuk hubungan melalui komputer yang membentuk sistem jaringan di seluruh dunia. Ia umpama sebuah perpustakaan besar yang terdapat di dalamnya jutaan pengetahuan. Itulah internet. Rangkaian internet. Dia boleh, dalam tu ada macam-macam, pelbagai, apa-apa yang awak nak ada dalam tu. Okey? Sebab tu kita perlu beradab. Dalam melayari internet. Sebab apa? Sebab kat situ semua benda ada. Yang baik ada, yang jahat pun ada, yang buruk pun ada. Yang bermanfaat ada, yang berburuk ada, yang tidak bermanfaat, yang bahaya pun ada. Sebab semua benda ada di internet. Jadi sebab tu kita kena belajar adab menggunakan internet ni macam mana. Adab melayari internet yang pertama, memastikan masa yang sesuai. Okey, betul lah. Memastikan masa yang sesuai. Bukan setiap masa awak kena hadap internet, okey? Tidak membuang masa dengan melayari bahan yang tidak berfaedah. Yang tidak berfaedah ni jangan. Belajarlah untuk permainan, untuk hiburan sekali-sekala tak apa. Ikut masa. Bukan sepanjang masa awak main handphone, mainin internet semata-mata untuk hiburan, tengok K-pop, main game, tengok apa TikTok. Ada yang baiknya, okey? Macam TikTok, YouTube, itu semua medium internet. Yang menentukan benda tu baik ataupun tidak adalah kita sebagai pengguna. Kalau kita tengok benda-benda yang baik,
Kita buka ceramah kat YouTube, kita tengok ceramah kat TikTok. TikTok pun ada ceramah. Ustazah pun suka menengok TikTok sebab ada ceramah Ustaz Azahidros yang secara ringkas lah. Dia tak, ke TikTok kan video dia tak lama. Dah tu dia macam ada lagu-lagu sikit kan. Jadi macam seronok lah tengok. Ada yang tentang dakwah kat TikTok, kat YouTube. Jadi bila kita guna dengan baik, benda tu akan jadi baik. Kalau kita tengok joget-joget tak tutup aurat, bersentuhan lelaki perempuan, dia jadi benda tak elok. Membuka aurat tu, Ustazah ada student Ustazah tengok status dia, dia rajin post video TikTok yang tak tutup aurat. Dah tu dia cakap dia nak jadi macam tu. Dia tulis kat status dia. Jangan macam tu Carilah benda yang berfaedah. Yang tak tutup aurat tu mana boleh. Tak boleh tak tutup aurat. Awak dah jam 4. Okey? Seterusnya, menumpukan perhatian pada bahan yang dikehendaki saja. Itu contohnya belajar. Kalau belajar tu tumpukan pada pelajaran lah. Kalau time internet ni, jangan sampai belajar internet, sambil tu awak buka benda lain. Buka video YouTube, tengok kartun ke, apa ke. Time belajar, fokus internet tu untuk belajar. Lepas tu, kalau dah habis belajar, dah buat homework semua, bolehlah nak main ke apa. Seterusnya, kebaikan melayari internet menjadi sumber rujukan. Betul. Ini memang tak dapat dinafikan. Sebab internet semuanya ada. Awak nak cari memasak, resepi apa pun ada. Awak nak cari tentang info-info maklumat luar negara pun ada. Berita pun ada. Cara nak bela ikan macam mana, cara nak bela ayam macam mana, cara nak bela buaya macam mana pun ada. Semua dalam tu ada. Awak nak cari apa semua ada. Jadi, dia boleh jadi sumber rujukan. Itu betul. Ini kebaikan dia. Selain itu, membolehkan penyebaran maklumat lebih luas, berkongsi ilmu. Betul lah. Dalam Facebook, share resepi, share. Ustazah pun ada share macam Ustazah share pengajaran Ustazah kat YouTube. Orang lain ada yang share. Ada yang ambil Ustazah punya video untuk anak murid dia pula. Itu adalah kebaikan internet. Mendapat maklumat dan mesej dengan cepat. Betul? Macam benda-benda viral cepat tersebar. Itulah kepantasan internet Dapat menggantikan pencarian cara lama, iaitu penggunaan perpustakaan ketika kesuntukan masa. Itu dia. Maksudnya kalau dulu, zaman dulu pergi perpustakaan, baca buku, tengok, cari maklumat. Kalau sekarang, internet saja. Search je kat Google. Ada semua. Okey? Cumanya, kat internet ni, kita kena pandai tengok sama ada benda tu, maklumat tu betul ataupun tidak. Itulah kekurangan dia. Nanti kita pergi kekurangan internet ni, kebaikan dia. Seterusnya, mudah menjalankan perniagaan. Sekarang ramai orang buat bisnes secara online melalui internet. Banyak membantu internet. Senang nak promote. Zaman sekarang ni memang semuanya kat handphone. Ustazah pun pernah buat bisnes internet juga. Dululah, sekarang Ustazah busy. Ustazah tak sempat nak buat. Seterusnya, dapat berhubung dengan mudah antara satu sama lain. Betul, sekarang semua orang WhatsApp je. Senang nak berhubung. Okey, keburukan melayari internet. Ketepatan maklumat. Ini Ustazah kata tadi, kita tak tahu benda tu betul ataupun tidak. Banyak benda-benda yang tidak betul dan banyak juga benda yang betul. Jadi kita kena pandai menilai. Kalau dalam segi pelajaran, kita nak tengok kat internet, kita kena, kalau belajar, kita kena berguru. Kita kena ada guru juga. Walaupun kita boleh tengok internet. Sebab internet tu tak semestinya betul. Melainkan laman web yang dipercayai. Macam laman web JAKIM ke, JAIS ke. Itu Sebenarnya banyak perubahan di saat-saat akhir. Betul? Bahan-bahan perlu ditapis dan terkawal. Terdedah kepada kebocoran maklumat rahsia. Iklan-iklan tiada batas diperolehi dengan mudah. Iklan-iklan macam sekarang, iklan-iklan kadang iklan-iklan yang tak senonoh kan. Itu kita tak boleh lah. Itulah keburukan internet terdedah kepada kebocoran maklumat rahsia. Maklumat kita, maklumat diri kita, mudah orang nak akses, nak pergi sebab internet ni. Memberi maklumat palsu untuk kepentingan pihak tertentu, seperti ajaran sesat, fitnah dan lain-lain. Ini biasalah ni. Benda-benda viral, benda-benda fitnah-fitnah ni banyak sekarang. Jadi hati-hati. Jadilah pengguna yang bijak. Jadi pengguna yang bijak. Okey? Okey, untuk hari ni itu saja. Ada apa-apa tak faham boleh tanya Ustazah. Kalau nampak WhatsApp tadi, maafkan Ustazah, itu kawan Ustazah, itu grup Grup biasalah budak-budak ni kan. Merepek mengaban. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.